Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Mukhtar. Nombor metrik DJK18F1083. Hari ini saya akan membentangkan laporan akhir latihan industri Disember 2020. Untuk pengetahuan, latihan industri saya bermula pada 8 Mac 2021 sehingga 23 Julai 2021. Okey, antara isi kandungan yang ada pada slide ini adalah pengenalan diri, objektif latihan industri, mengenai NCS Global Technology, tugas harian, report cadangan, kesimpulan dan perasaan. Okey, pada pengenalan diri, nama diberi Muhammad Firdaus bin Mukhtar, nombor metrik seperti yang saya telah sebut tadi, tarikh lahir, umur, asal Tanah Merah, Kelantan, kos diploma in electrical engineering, kontrol ataupun kawalan, dan impian saya adalah untuk menubuhkan firma kejuruteraan yang berjaya yang menyumbang kepada institusi dan masyarakat. Okey. Objektif latihan industri ini adalah untuk mendedahkan pelajar kepada dunia kerja sebenar. Selain itu, mengaplikasikan peraturan keselamatan dalam industri seperti macam mana kita aplikasikan SOP seperti sedia maklum sekarang adalah COVID-19. So, macam mana kita nak aplikasikan diri kita di tempat kerja dengan selamat lah. Maksudnya macam itulah. Dan meningkatkan dan meluaskan pengetahuan dan kemahiran teknikal, memperkenalkan keupayaan, kesediaan dan sikap pelajar kepada bakal majikan. Okey. Untuk pengenalan agensi NCS Global Technology ini adalah syarikat agensi yang memperuntukkan pekerja kepada badan-badan industri seperti kilang-kilang dan seangkatan dengannya. Seperti sedia maklum, sejak penubuhannya sejak tahun 2000 lagi, dan SCS telah berkembang menjadi tuan dalam penyelesaian penyumban luar di Malaysia. Okey, seterusnya visi dan nilai agensi NCS Global Technology. Visi agensi NCS Global Technology adalah merapatkan rakyat ke arah kejayaan. NCS memenuhi keperluan dan matlamat dengan menyediakan peluang merapatkan individu dan syarikat ke arah pertumbuhan dan kejayaan. Nilai-nilai agensi NCS Global Technology adalah integriti, ketekunan, kecemerlangan, peluang sama rata. Okey, next. Ini adalah jadual tugas ataupun schedule yang saya ditugaskan di Intel. Antaranya adalah kawalan inventory, menjejak inventory, iaitu lebih kepada menerima dan melihat status keluar masuk unit wireless module. Lab equipment calibration, setiap mesin equipment yang ada pada lab SM Lab, KM3 SM Lab ini, saya ditugaskan untuk calibrate sama ada di inside di dalam Intel ini sendiri ataupun di luar Intel. Contohnya di Keysight dan sebagainya. Yang ketiga, pengurusan aset dan pentadbiran ISMP. Seperti sedia maklum, setiap aset yang ada pada Intel ini adalah perlu didaftarkan di dalam sistem dan ditampalkan pada aset tersebut logo ETAG dan sebagainya. Hal ini kerana penting untuk mengenal pasti lokasi dan status terkini calibration terhadap unit tersebut. Seterusnya, rework dan soldering. Setakat ini, rework dan soldering saya hanyalah
training setiap hari untuk mencapai Creatify daripada badan reward and soldering. Reward and soldering ni penting dalam KM3 Assembly kerana setiap unit akan diminta oleh juruteknik untuk mengubah suai ataupun menambah byte pada unit tersebut. So, juruteknik perlu mengikut arahan daripada juruteknik tersebut. Shipment seperti sedia maklum, shipment juga kami perlu mengawalnya adalah seperti shipment keluar dan shipment masuk. Shipment keluar ada beberapa prosedur seperti perlu membuat ISM ataupun dalam bahasa mudahnya Integrated Shipping Memo, iaitu perlu membuat dokumentasi pada shipment yang hendak dikeluarkan. Secure scrapping adalah setiap kerosakan yang berlaku pada assembly ataupun contohnya seperti pintu rosak apa semua kan, hal ini juruteknik tidak dapat membaik pulih. So, kita perlu raise tiket di laman web bsc.intel untuk membuat kerja-kerja membaik pulih alatan pada KM3 Assembly. So, seterusnya mentadbir pembelian. Mentadbir pembelian ini juga penting pada KM3 Assembly adalah seperti untuk memaintainkan setiap spare part dan yang ada pada storeroom di KM3 Assembly. Mentadbir pembelian ini bermula daripada kita raise shopping cart, seterusnya melihat bajet yang diberikan oleh manager dan seterusnya melakukan pembelian. Macam itulah. Itu sokongan aktiviti kemudahan seperti support para engineer untuk test produk wireless module dan sebagainya lah. Lab housekeeping ini seperti sedia maklum, kita mempunyai storeroom. So, setiap hari kita perlu memaintainkan storeroom tersebut dan setiap seminggu sekali memerlukan aktiviti non-S. So, pengurusan spare part ni sama juga macam housekeeping. Kita menguruskan spare part keluar dan masuk dan sentiasalah untuk memantau spare part itu. Okey, seterusnya laporan. Ini adalah green badge saya. Green badge WWID saya 120111197 dan saya ditempatkan di lab technician KM3 Assembly. Okey. Di dalam KM3 Assembly saya telah memaklumkan bahawa KM3 Assembly adalah lab untuk uji wireless module. Wireless module yang berada di assembly adalah dua jenis ni lah, M.2 dan solder down. M.2 solder down. Size solder down kecil sikit berbanding M.2 dan inilah type-type dia. Jenis-jenis dia ada Harrison Peak, Jefferson Peak, Cyclone Peak, Typhoon Peak, Garfield Peak dan sekarang tengah di-develop Monroe Peak yang terbaru. Okey, seterusnya pengenalan wireless module. Inilah kebanyakan menggunakan M.2 lah. Dan kami juga ditugaskan untuk reward dan soldering M.2 juga. Inilah dalamnya dan supplier-supplier yang menyediakan komponen-komponen yang terdapat di M.2. Ni shield dia. Di shield dia ada barcode scanner untuk memudahkan tester scan sebelum menguji board ini. Okey, seterusnya lab pada semua tester di makmal KM3 Assembly. Ini adalah tugas harian sebagai technician, lab technician di
KM3 SM Lab. Seperti sedia maklum, sekarang keadaan COVID-19, so perlu untuk lab semua tester pada KM3 SM Lab, semua tester equipment dan berbagai lah. Hal ini untuk menjaga daripada berlakunya apa-apa hal yang tidak diingini lah. Kerana setiap tester ni banyak engineer dan technician yang memakainya lah. So, laporan seterusnya adalah rework dan soldering. Inilah yang setiap hari kami akan lakukan. Kami akan rework jika ada permintaan daripada engineer. Akan melakukan rework dan soldering pada unit wireless module dan akan diuji dengan menggunakan tester MVT. Selepas pengujian akan menunjukkan pass ataupun fail. Kalau fail tu ada masalah lah pada board, perlu dimulai dengan rework dan soldering. Okey, ni catat alih rework dan soldering. Yang pertama, kami akan menanggalkan IC menggunakan blow, air, plug dan tweezer. Hal ini jika diminta oleh engineer. Seterusnya, cuci IC menggunakan plug off. Seterusnya, melakukan reball IC menggunakan preform. Seterusnya, melakukan rework IC menggunakan PDR machine. Lalu, kami akan uji pada MVT tester blueboard dan mendapatlah resultnya. Okey, seterusnya, laporan shipment. Inilah yang saya katakan tadi, shipment. Sebelum melakukan shipment, perlulah membuat ISM, Integrated Shipping Memo. Inilah gambar ISM untuk menentukan description barang apa yang hendak dihantar. Selepas di-approve daripada manager, lalu melakukan pembungkusan. Selepas itu, kami akan pass kepada security untuk proses shipment seterusnya. Seterusnya, facility activity support. Inilah antara facility yang kami membantu para engineer yang ada pada KM3 SM Lab, seperti test produk, test unit jika engineer minta. Ini adalah MVT, blueboard, dan ini adalah HVT, whiteboard, atau lebih kepada chamber lah. Ni ada sedikit mistask lah macam tu, seperti management, cable management dan facility support. Seterusnya, inilah laporan sebelum dan selepas saya bekerja di Intel Sdn Bhd. Working environment bertambah daripada 4 ke 6. Alhamdulillah, traction, confidence level, practical dan learning, communication skill, spatial and skill. Seterusnya, cadangan. Cadangan kepada organisasi. Pihak industri juga perlu memberi pendedahan yang lebih kepada pelajar tentang bidang kerja yang perlu dilakukan supaya pelajar dapat mempraktikkan apa yang diajar semasa mahupun bekerja nanti. Juruteknik perlulah ada sekurang-kurangnya seorang bersama pelajar untuk membantu dan memantau pelajar. Kepada politeknik, pensyarah perlu menyemak senarai organisasi yang telah dipohon oleh pelajar supaya pelajar memilih organisasi berkaitan dengan bidang yang diceburi supaya pelajar dapat mengambil manfaat daripada program latihan industri. Pihak Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan Jabatan Kejuruteraan Elektrik perlulah kerap memantau laporan akhir latihan industri yang dilakukan oleh pelajar. So, last but not least, kesimpulan, latihan industri ini memberi kesan yang lebih positif. Boleh melahirkan pelajar yang berkeupayaan dan berkebolehan tinggi dalam semua aspek pengurusan dan menjadikan seorang pelajar itu lebih profesional. Latihan industri ini lebih meningkatkan daya pemikiran pelajar supaya lebih yakin dan berani dalam menghadapi cabaran yang akan datang. Pengalaman dan pengetahuan yang telah diperolehi di CV Elektronik dapat
ataupun sibik elektronik adalah kata pendek daripada lab technician SM Lab, dapat membantu dalam membuat perbandingan di antara kerja sebenar dengan apa yang dipelajari di Politeknik. Segala ilmu yang dipelajari dapat menggunakan semasa menjalani latihan industri. Dapat mengetahui ilmu-ilmu baru luar dari bidang yang diambil, dapat mengaplikasikan ilmu telah dipelajari sepanjang belajar di Politeknik. So, perasaan saya adalah kredit kepada NCS Global and Technology kerana memberi saya peluang untuk menjalani latihan industri di Intel Kuling. Gembira kerana ini adalah pengalaman kerja pertama saya sebagai juruteknik di makmal, mendapat peluang untuk berinteraksi dengan rakan sekutu dan terdedah kepada industri. Okey, itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.